وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang dihormati Haji Hamzah, pengerusi Masjid Karyah Kampus Sungai Jai, barisan ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya mulakan, sukacitalah saya minta izin pada sesiapa yang ada ketinggian ilmu di sini kan, saya minta izinlah untuk berkongsi ilmu kan. Tu adab kita lah nak menyampaikan ilmu kan. Seperti yang saya perkatakan sebelum ini, saya lah khususnya saya datang bukanlah untuk tunjuk kita ni pandai, tidak ya, tapi kita nak berkongsi apa yang telah kita pelajari, apa yang mungkin kita tidak temukan dalam kitab-kitab yang telah kita pelajari sebelum ini dengan para asatizah yang lain jadi sedikit sebanyak dia menjadi pertambahan ilmu kepada diri kita, diri masing-masing lah, pada setiap ahli jemaah yang hadir pada hari ini Jadi sentiasalah kita juga saya mengingatkan diri saya sendiri dan jemaah sekalian untuk sama-sama saling mengingati antara satu sama lain, saling menasihati antara satu sama lainnya. Tidak perlu untuk kita tunggu kita dah berilmu, cukup kita sekadar untuk kita menjadikan manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan kasih sayang, jauh sekalilah untuk kita menyebarkan perkara-perkara yang tidak baik, jauh sekali pula apatah lagi benda-benda itu berkaitan dengan fitnah, betul tak? Kalau nak cerita fitnah ni dahsyat fitnah akhir zaman ni pun dah cukup dahsyat dah, betul tak? Bukan terjadi pada seseorang yang berilmu sahaja, tetapi terjadi juga kepada orang-orang yang tidak berilmu juga, orang yang jahil dan sebagainya. Tetapi bagaimana untuk kita melihat fitnah itu sebagai satu kesan yang sangat buruk kepada seseorang Muslim kan? Baru-baru ni kan ada kes seorang pendakwah, betul? Jadi kita taklah menceritakan terlalu mendalam tentang pendakwah ini kan. Mungkin dalam kes siasatan polis lagi kan, belum lagi dikenal pasti sebagai dia seorang yang salah ataupun tidak kan. Saya pun bertanya juga dengan rakan-rakan anggota di PDRM kan, bagaimana kesnya dan sebagainya. Kita hanya bertanya sahaja perkembangan kes tanpa kita meletakkan penghakiman kepada pendakwah ini kan. Saya pun dikira sebagai orang yang berdakwah jugalah, orang yang menyampaikan ilmu juga nak kata panggilan ustaz ni sungguh berat sebenarnya kan. Tanggungjawab dia sungguh berat dengan orang mempercayai kredibiliti ilmu seseorang pendakwah, seseorang ustaz, tetapi dalam masa yang sama seorang ustaz itu juga, seorang pendakwah itu juga tidak lari daripada melakukan kesalahan, tidak lari daripada diletakkan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ujiannya lebih hebat daripada orang-orang yang kebiasaan, orang-orang yang mungkin jahil dan sebagainya. Orang yang jahil itulah ujian dia kan. Orang yang jahil tak apalah, mungkin memang dia serba-serbi, tidak tahulah tentang ilmu berkenaan. Tetapi orang yang digelar sebagai pendakwah, da'i orang kata kan, da'i, PU lah dan sebagainya kan, istilah sekarang ni lah kan. Kalau tengok video Ustaz Usam yang Kedah tu kan, dia cukup hentam lah tapi itu pandangan dia kan. Kita hormatlah
kita hormat pandangan sesiapa sahaja, ya. Cumanya bila digelar sebagai pendakwah, itulah yang saya katakan tadi, ia merupakan satu cabaran dan ujian untuk pendakwah itu sendiri. Lagi-lagi bila dia meletakkan dakwah itu dalam pelbagai uslub, pelbagai teknik dakwah. Saya dulu belajar masa di kuis dulu, ada satu subjek yang nama dia uslub dakwah, teknik berdakwah. Dakwah ni macam-macam, kan. Kalau kita ikut pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah SAW berdakwah itu dengan cara terbuka dan tersembunyi, kan. Tersembunyi itu di kalangan ahli keluarga, kan, di kalangan isteri baginda Rasulullah SAW, sanak saudara dan sebagainya. Sebelum Nabi SAW dia menyebarkan dakwah secara meluas, secara terbuka, secara jahar, kan, orang kata. Jadi itu teknik dakwah, kan. Macam itulah, pelbagai teknik cara yang dibawa oleh setiap pendakwah ataupun setiap asatizah untuk menarik perhatian para jemaah sekalian untuk lebih faham kepada ilmu-ilmu agama, kan. Untuk menarik lebih ramai golongan-golongan muda untuk mempercayai kredibiliti sesuatu perkara, yang melibatkan bidang-bidang agama dan sebagainya, kan. Jadi itu merupakan cabaran juga, jadi kalau fitnah ini, teringat saya satu kisah lah, kisah tentang Habaib, kan. Satu kisah Habib Umar, kan, yang mana ada seseorang telah memfitnah Habib Umar ini, ini cerita-cerita tauladan di Arab, di tanah Arab lah, kan. Yang mana ada seseorang yang datang berjumpa dengan Habib Umar dan mengatakan bahawa aku telah memfitnah engkau, wahai Habib, kan. Jadi aku ingin memohon maaf, dan apa yang boleh aku perbuat, apa yang aku boleh lakukan untuk aku menghilangkan rasa bersalah inilah, jadi Habib Umar menyarankan kepada pengadu ini supaya mencari yang dikatakan sebagai bulu ayam, bulu ayam, kan. Kalau kat rumah kita tu kan ada penyapu bulu ayam tu, kan, yang kita bersihkan dinding, sofa dan sebagainya. Itulah Habib menyuruh si pengadu ini untuk mencari orang kata bulu ayam lah, kan, yang entah, saya tak ingat panggil apa dah. Lepas tu, okey, dan Habib Umar berpesan supaya dicari-carikan bulu ayam tersebut, dan diletakkan di setiap perjalanan dari masjid ke tempat pengajianku, kan. Itu yang disarankan oleh Habib Umar. Keesokan harinya pengadu ini dia buatlah, kan, dia buat seperti mana yang disarankan oleh Habib Umar ini. Jadi dia menceraikan, kan, dia cerakinkan bulu-bulu ayam tu di penyapu tersebut. Okey, selepas itu dia berjumpa pula dengan Habib Umar. Okay, aku telah melakukan sedemikian yang telah engkau perkatakan. Jadi Habib Umar mengatakan bahawa pada keesokan hari pula engkau kutip semula bulu ayam yang telah ditanggalkan di sepanjang perjalanan tu. Jauh tu perjalanan dia daripada masjid ke tempat pengajian dia. Saya tak tahulah berapa kilometer, tak diceritakan lah, kan. Jadi Habib Umar suruh kutip balik, kan. Dia pun ikut, kan. Dia kutip balik, tetapi dia tidak dapat jumlah sama seperti mana yang dia cerakinkan, dia ceraikan bulu ayam tersebut. Jadi dia bawa serpihan-serpihan bulu ayam tersebut, dia bertemu dengan Habib Umar tersebut. Jadi di sini dia sebenarnya dia dah berderau lah. Maksudnya dia meyakini bahawa ada sesuatu pelajaran yang boleh dia dapati, pengadu ini. Dan Habib Umar mengatakan bahawa bulu-bulu ayam yang berterbangan itu diumpamakan sebagai fitnah.
kan. Bayangkan fitnah kan, bila kita sebarkan perkara yang tak betul, kita bawa berita-berita yang tidak benar ini, kan. Dia umpama bulu ayam tu lah dah bertebaran dah di seluruh tempat. Kita tak tahu dah bulu ayam tu kat mana lah, betul tak? Jadi seperti itulah fitnah. Mana kalaulah kita fitnah seseorang yang kita tak tahu kesahihan dia, kita tak tahu kebenaran apa yang dia telah lakukan, baik kesalahan, dosa dan sebagainya, maka itulah kesan dia. Jadi sebab itulah bila orang yang difitnah ini, sepatutnya dia perlu ambil jalan untuk menerangkan, untuk memberitahu kepada umum bahawa perkara itu adalah fitnah. Kalau dia diam saja kan, dia tidak melakukan perkara-perkara, dia tak menghebahkan kebenaran itu, maka fitnah itu akan berleluasa sehinggalah dia akan meninggal dunia. Betul tak? Jadi sebelum ni pun saya dah anjurkan ayat yang kita baca sebelum salam lagi, betul tak? Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita doa supaya kita ni tidak menjadi pemfitnah, kita tak jadi pemfitnah dan kita juga tidak difitnah, kan? Maksudnya kita ni menyebarkan kasih sayang sahaja kepada orang lain, kan? Kita jaga lisan kita, betul tak? Sampai ada dalam satu hadis yang mengatakan bahawa man la yarham wa la yurham, betul tak? Sesiapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi, betul tak? Jadi kita sebarkan kasih sayang. Orang yang berkasih sayang ni, dia bermula daripada rumah, kan? Dia berkasih sayang sesama pasangan dia, anak-anak dia, ahli keluarga dia, ibu ayah dia dan sebagainya. Dan apabila dia bawa diri dia dan ahli keluarga dia ke luar rumah, dia membawa aura kasih sayang itu kepada orang-orang yang berada di sekeliling dia. Begitu hebatnya Allah menjadikan kasih sayang ini, betul tak? Kalau kita tengok, kalau kita berpandukan kepada nama Allah, betul tak? Ar-Rahman Ar-Rahim, betul tak? Maha pengasih lagi maha penyayang, kan? Disebutkan, ditafsirkan Ar-Rahman itu bagaimana, Ar-Rahim bagaimana. Ar-Rahim ni penyayang, maksudnya penyayang itu bukan setakat pada manusia yang bergelar Muslim sahaja, tetapi seluruh manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kita lihat kan, bagaimana orang-orang bukan Islam juga Allah bagikan dia rezeki, betul tak? Allah bagi kadang-kadang sehinggalah orang bukan Islam ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni jadilah orang-orang yang menyebarkan positif, benda-benda yang baik, janganlah kita membawa kepada perkara-perkara yang buruk. Dahlah lisan kita bawa yang benda yang buruk, betul tak? Apatah lagi amalan-amalan kita yang buruk, yang menyebabkan kita akan tersingkir ke pintu neraka, kan? Kita tak naklah. Okay. Sehingga kan ada juga satu hadis yang mengatakan bahawa pendakwah di pintu neraka, ada juga kan, diterangkan juga. Saya baru bacalah tadi, yang mana Dr. Sanusi Azmi dia kongsi tentang menerangkan bahawa pendakwah di pintu neraka itu dijelaskan sebagai pendakwah yang menarik kepada amalan-amalan orang-orang ahli neraka, betul tak? Jadi kita tak naklah macam tu, yang menarik pengikut-pengikut dia, menarik umat-umat Islam ini kepada jalan yang tidak baik, jalan kebautilan. Sepatutnya pendakwah menyeru kepada kebaikan lah, betul tak? Menyeru kepada sesuatu perkara-perkara yang membawa kita ke pintu syurga, betul tak? Walaupun kita tak tahulah syurga kita itu di tingkat yang mana, betul tak? Yang penting kita ada usaha. Memanglah kita zikirkan,
kita tidak layak ke pintu syurga, betul tak? Kita tak layak ke syurga, apatah lagi kita tak mampu nak masuk ke dalam neraka, betul tak? Tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk membawa diri kita sendiri, membawa orang lain juga yang berada di sekeliling kita untuk pergi menuju ke alam syurga, betul tak? Semua nak masuk syurga, tanyalah anak-anak kita pun dah tahu dah syurga neraka apa dia, betul tak? Dia dah tahu dah neraka itu api, syurga itu satu tempat yang baik dan sebagainya. Jadi kita mulakan dengan perkara-perkara yang baik. Jangan kita menjadi orang yang bermula dengan sesuatu, mengapi-apikan sesuatu permusuhan, memulakan sesuatu pergaduhan dan sebagainya. Okey, insya-Allah. Okey, saya masuk ke pengajian kita berkenaan dengan bab tayamum. Okey. Untuk kuliah yang lepas saya telah menerangkan tentang sedikit sebanyak tentang definisi at-taharah, yang mana diambil daripada perkataan al-qasdu. Al-qasdu ini diberikan maksud sebagai sengaja ataupun tujuan. Bagaimana dia menjadikan sesuatu tujuan yang baik juga dalam menggantikan wuduk dan mandi junub. Sekiranya ada beberapa syarat. Yang pertama ialah ketiadaan air, dan kedua adalah tidak boleh menggunakan air, disebabkan keuzuran. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan membincangkan tentang bagaimana yang dipraktikkan, yang diaplikasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan hukum tayamum ini di kalangan kehidupan para sahabat dan sebagainya. Okey. Hadis yang ke-120 daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu hajat, yakni keperluan, lalu aku berjunub dan aku tidak mendapati air, maka aku berguling di atas tanah sebagaimana bergulingnya seekor binatang. Seterusnya aku menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, memadai bagimu melakukan dengan kedua-dua tanganmu seperti ini, sambil menunjukkan, yakni menepukkan kedua-dua tangannya ke tanah sekali tepuk. Kemudian baginda menyapu tangan kirinya di atas tangan kanan dan bahagian luar kedua tapak tangannya serta mukanya. Okey, hadis daripada hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain, yakni baginda menepukkan kedua-dua tapak tangannya ke tanah lalu meniupnya, kemudian baginda menyapu ke wajahnya dan kedua-dua tapak tangannya. Okey, jadi kat sini diceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir, yang cuba mengaplikasikan tayamum dengan sewaktu itu dia bermimpi. Sahabat ini bermimpi dan dia telah keluar air mani. So dia mandi wajib, dia nak mandi wajib tapi tiada air, tiada air, lalu dia menggulingkan dirinya ke atas tanah. Maknanya dia nak membuktikan bahawa dengan cara itulah sepatutnya untuk kita bertayamum dengan untuk mengangkat hadas besar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa cara tayamum yang betul adalah sama seperti mana untuk kita mengangkat wuduk, yakni hadas yang kecil, betul tak? Yakni ada dua anggota tayamum sahaja yang perlu kita khususkan, yakni wajah, yakni muka kita dan tangan. Ada pun cara ini juga terpakai untuk mengangkat hadas
kecil dan hadas besar. Ia menunjukkan bahawa memadai bagi tayamum dengan satu kali tepuk untuk sapuan di muka dan kedua tangan. Begitu juga dengan sapuan cukup dengan sekali sapu sahaja pada anggota tayamum, iaitu wajah dan kedua-dua tangan. Yakni yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali tepuk di wajah dan satu kali di kedua-dua belah tangan. Itu yang paling rajih, yang paling sahih. Tak perlulah kita nak angkat untuk dua tangan tu, tak perlu nak ambil dua kali tepuk untuk tayamum. Cukup sekadar satu ke wajah dan satu ke tangan, yakni kiri dan kanan. Jadi ia berbeza dengan pendapat yang mengatakan tayamum hendaklah dengan dua kali tepukan dan anggota tayamum ialah wajah dan dua tangan hingga ke siku. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i. Dia bersependapatlah, dua kali tepukan yakni mewakili wajah dan tangan. Okey. Hadis ini juga menunjukkan bahawa seseorang itu tidak perlu mengulangi ibadah yang telah dilaksanakan dengan cara yang tidak syar'i, kerana kejahilan dan pengetahuan yang baru diperolehnya mengenai cara ibadah yang sebenarnya adalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, serta tidak diperintahkan ke atasnya untuk mengqada amalan yang ditinggalkan pada zaman kejahilannya. Dia relatekan juga, dia kaitkan juga dengan orang yang baru masuk Islam, betul tak? Orang yang baru masuk Islam ini, dia tidak diwajibkan untuk menggantikan. Orang yang baru masuk Islam ni umpama orang yang baru dilahirkan. Ada satu yang telah kita bincangkan sebelum ini, yang mana dia tidak wajib untuk menggantikan solat-solat tersebut. Adapun kalau nak menggantikan pun tidak menjadi masalah. Mungkin dia masuk Islam dengan awal, betul tak? Tidak jauh daripada umur yang baligh, maka bolehlah. Kalau dah bertahun-tahun, contoh umur dia dah 50 tahun, baru dia masuk Islam, maka sukarlah untuk menentukan berapa kali dia perlu nak menggantikan solat dan sebagainya. Adapun terpakai juga dengan tayamum sekiranya dia tidak tahu. Mungkin dia tahu hanya tayamum sahaja. Selepas dia masuk Islam itu, dia hanya tahu cara tayamum sahaja. Terpakailah sehinggalah dia tahu tentang mengambil, tata cara mengambil wuduk dan sebagainya. Itu ada keadaan tertentulah, tetapi tidak boleh terpakai dalam keadaan yang berpanjangan. Okey, hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, debu tanah ialah wuduk bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Apabila dia mendapat air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan basuhlah kulitnya dengan air itu. Jadi kita nak menceritakan tentang permasalahan air ni di waktu zaman sekarang ini agak sukarlah, agak tidak terlalu besar, masalah-masalah tak ada air ni, kan? Tak ada pun di negeri Selangor sajalah, itu pun dibekalkan air dan sebagainya. Jadi air ni juga diberikan rukhsah kepada orang yang tidak boleh menggunakan air, ataupun orang yang uzur, yang tak boleh kena air, yang luka dan sebagainya. Jadi itu yang sebenarnya yang perlu diperbincangkan berkenaan dengan hadis tersebut. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi adalah menjelaskan tentang kewajipan bertayamum ketika ketiadaan air dengan tujuan untuk mengharuskan solat dan ibadah yang seumpamanya. Syekh Islam Ibn Taymiyah, siapa yang meninggalkan solat disebabkan tidak mahu bertayamum, maka dia termasuk dalam golongan Yahudi dan Nasrani. Ini nak mengelakkan daripada pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan solat, maka diberikan keringanan, rukhsah kepada orang yang tidak menemukan air. Jadi bila tidak bertemu dengan air, maka ada kaedah yang lain, yakni
tayamum. Okey. Hadis yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, dua orang lelaki telah bermusafir dan apabila tiba waktu solat mereka tidak mendapati air, lalu mereka bertayamum dengan debu yang suci dan bersolat. Setelah selesai mereka menemui air dalam waktu solat, lalu salah seorang mereka mengambil wuduk dan mengulangi solatnya, sedangkan seorang lagi tidak mengulangi solatnya. Setelah itu mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkara tersebut. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki yang tidak mengulangi solatnya, kamu telah menepati sunnah dan sudah memadai dengan solatmu. Manakala kepada seorang lagi lelaki, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu mendapat ganjaran 2 kali. Maksudnya di situ nampak sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adil, betul tak? Dalam menghujahkan sesuatu hukum, dia tidak meletakkan hukum itu secara terburu-buru, kan? Dia meraihkan kedua-dua pendapat, betul tak? Ada seorang lelaki dia mengulangi solat tersebut apabila menemui air. Ada seorang lelaki pula dia tidak mengulangi solat itu langsung, tetapi kedua-duanya terpakai. Kedua-dua solat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan seorang lagi itu dikatakan sebagai menepati sunnah, walaupun dalam keadaan yang tidak lama, dalam keadaan waktu solat yang belum tamat lagi. Jadi bila dia bertemu dengan air, makanya tidak perlu mengulangi solat tersebut. Ada pun orang yang ingin mengulangi solat, dia tetap juga mendapat ganjaran yang berganda, seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat imam mazhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Hambali, seseorang yang telah solat dengan bertayamum disebabkan ketiadaan air, kemudian mendapati air setelah selesai solat, maka dia tidak perlu mengulangi solatnya. Ini dijelaskan lagi oleh 4 imam mazhab yang muktabar. Okey. Jadi apakah boleh bertayamum dengan semua jenis debu atau tanah? Ini persoalan yang berikutnya. Jadi ulama berselisih pendapat mengenai keharusan bertayamum dengan segala debu tanah yang ada di tanah. Jadi kita melihat kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang mana berpendapat bahawa tayamum dikira sah jika menggunakan tanah yang berdebu. Mereka berdalilkan dengan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, yang surah Al-Maidah lah, sapulah mukamu dan kedua-dua tanganmu dengan debu tanah yang suci dan bersihlah halalan thayyibat. Mereka juga berdalilkan hadis Huzaifah radhiyallahu anhu daripada riwayat Muslim bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dijadikan tanah sebagai masjid untuk kita, manakala debunya pula dijadikan suci untuk kita. Tetapi ada perbincangan berkenaan dengan ketebalan dan kenipisan debu yang kita ambil, kita tepuk. Tidak perlu tebal debu tersebut, cukup sekadar kita merasa di tangan sahaja. Sudah cukup kita merasakan bahawa tanah itu berdebu. Kita yang pasir memang banyak debu, kan, betul tak? Di tanah, tanah yang orang kata tidak dicemari juga dengan perkara-perkara berkaitan dengan najis. Kita carilah debu-debu tanah yang suci dan bersih. Okey. Ada juga berpendapat bahawa tayamum boleh dilakukan dengan setiap yang terdapat di atas tanah, sama ada yang berdebu atau tidak, seperti pasir halus, batu, rumput atau pokok kering dan seumpamanya, sama ada basah, kering atau telah terbakar. Ia termasuk kapet. Ia juga merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Sufyan At-Tauri. Ini pendapat yang lebih kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
Tetapi Imam Syafi'i lebih kepada tanah yang berdebu. Kalau tidak ada langsung tanah, debu tanah, kalau tak ada langsung tanah, makanya terpakai dengan pendapat yang kedua tadi. Sama ada pokok kering, pasir halus dan sebagainya. Cukup sekadar yang berdebu. Okey. Hadis yang seterusnya datang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jika seseorang luka ketika berperang pada jalan Allah atau luka bekas senjata lalu dia berjunub dan dibimbangi akan mati jika mandi, maka hendaklah dia bertayamum. Ini permulaan kepada perbincangan yang lebih mendalam berkenaan dengan tayamum. Tayamum dari segi yang mana kita tidak boleh terkena dengan air, disebabkan keuzuran, disebabkan kecederaan, kemalangan dan sebagainya. Jadi sudah tentulah bila kita terkena dengan air sedikit sebanyak akan memudaratkan diri kita sendiri, betul tak? Tetapi kalau tengok pada zaman contemporary ini, luka itu boleh disembuh dengan ubat, betul tak? Tidaklah dikuatiri kalau terkena air itu akan memudaratkan sehingga mati. Tetapi pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada seseorang sahabat yang terkena batu di atas kepala, lalu sedangkan dia sebelum itu telah bermimpi, dia bermimpi dan dia mandi junub, akhirnya dia meninggal dunia. Ini memang hadis yang sahih, yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana sahabat pada zaman pada zaman Rasulullah SAW itu menjawab persoalan yang datang daripada sahabat yang terkena batu tersebut. Lalu dia jawab perlu mandi, wajib mandi, tanpa merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila berlakunya kematian tersebut, barulah sahabat pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan ketika itulah Rasulullah SAW menjelaskan bahawa cukup sekadar bertayamum, terpakai kepada perkara-perkara yang selepas itu, yang bagaimana ada perkara-perkara yang melibatkan tentang peperangan, tayamum ini terpakai sewaktu peperangan, sewaktu kecederaan dalam peperangan juga, dalam keadaan bermusafir, yang mana sukar untuk mendapatkan air dan sebagainya. Jadi hukum menyapu di atas balutan atau belat, kita takrifkan, orang sekarang ni kalau cedera akan dibalut dengan suatu balutan, belat dan sebagainya. Jadi yang diperbuat daripada kain ini ialah alternatif yang kita boleh sapukan tayamum tersebut ke atas balutan tersebut. Dia samalah kaedah dia bagaimana orang yang mati disebabkan COVID, betul tak? Disebabkan COVID ini, dia tidak mahu virus ataupun bakteria tersebut dia merebak kepada orang yang menguruskan jenazah tersebut, makanya diharuskan untuk bertayamum ke atas jenazah tersebut, kan? Yang ditunjukkan tayamum di atas jenazah tersebut, betul tak? Bagaimana di atas muka yang dibalut, betul tak? Yang dah dibalut dah, yang dah orang kata dah dibungkuskan dengan beg yang khas untuk pesakit COVID ataupun jenazah yang mempunyai sejarah COVID. Okey. Jadi persoalan menggabungkan antara mandi wajib atau wuduk dengan tayamum. Ini ada persoalan, sama ada tak gabungan antara tayamum dengan wuduk, sebab apa? Bila kita membincangkan tentang perkara yang melibatkan orang yang uzur, yang tak boleh kena air, sedangkan air ada ni tapi tak boleh kena air, betul tak? Jadi boleh tak digabungkan wuduk dengan tayamum tersebut? Ulama berbeza pendapat tentang hukum menggabungkan mandi atau wuduk dengan tayamum. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, wajib bertayamum bagi anggota yang sakit, kemudian menyapu di atas balutan atau belat dengan air di samping membasuh anggota lain yang tidak sakit.
Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu di atas. Sementara mazhab Hanafi dan Maliki tidak mengharuskan gabungan antara tayamum dan mandi atau wuduk, kerana pendapat ini adalah pendapat yang dhaif. Jadi pendapat Syafi'i ini wajib kita bertayamum sahaja. Adapun untuk kita meletakkan kesucian, kebersihan ke atas balutan tersebut, kita alirkan air sahaja. Katalah balutan itu dicemari dengan kekotoran dan sebagainya, hanya dialirkan sahaja dengan air. Kalau debu tu dia mungkinlah makin apa kan, dia tak apa. Tetapi tayamum ni untuk wajib kepada anggota yang diwajibkan sajalah. Wajah dan tangan. Katalah wajah dengan tangan tidak terlibat dengan kecederaan dan sebagainya. Jadi kalau kat kepala tu bolehlah dialirkan sahaja air. Tidak ada apa-apa masalah. Okey. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala juga menerangkan bahawa daripada surah Al-Maidah, yang bermaksud Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Dari sinilah dalil itu diambil untuk diberikan kemudahan kepada orang-orang yang bertayamum. Dikuatiri kecederaan itu akan membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Okay. Jadi berdasarkan kias kepada hukum menyapu atas khuf, ini yang diambil kiasan daripada hukum memakai khuf, kan, memakai seperti stokin, kan, memakai seperti kasut, kan, kita menyapu ke atas khuf tersebut. Sebegitulah kelonggaran ataupun rukhsah semata-mata bagi mengelakkan masyaqqah yang timbul sekiranya menanggalkan khuf. Jadi terpakai juga kepada keadaan-keadaan yang mana cuaca yang terlalu sejuk, kan. Khuf ini ada dibincangkan tentang bagaimana orang yang tidak boleh menanggalkan kasutnya ataupun sarung kakinya disebabkan dia tidak boleh terkena cuaca yang sejuk. Jadi terpakai juga kepada orang-orang yang ingin bertayamum, tidak boleh terkena air sewaktu-waktu cuaca yang sangat sejuk. Juga terpakai kepada orang yang ingin bertayamum. Sedangkan anggota wuduk lain selain kaki dikehendaki membasuhnya seperti biasa tanpa perlu tayamum. Apatah lagi mengumpul antara tayamum dan mandi atau wuduk, umpama mengumpul antara asal dan cabang atau azimah dan rukhsah, maka sudah pasti ia merupakan sesuatu yang tidak wajar. Kita ambil daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i tadi, wajib bertayamum sahaja. Tak perlu kita gabungkan wuduk dan tayamum. Okey.
Wasmaku innaka la tuqliful. Okey, saya bukalah soalan. Sebab tadi pun dah hujung dah tu, ya. Makanya yang tadi itulah, ya. Maksudnya tidak perlu digabungkan, ya, wuduk dan tayamum tersebut, ya. Sebab wuduk ni asalnya perkara yang wajib lah, ya. Kalau kita mempunyai, kita boleh mendapatkan air dan kita boleh menggunakan air, tanpa keuzuran, tapi bila tayamum ini diberi keringanan, makanya kita dahulukan tayamum tersebut, maka sebab hukum di situ diharuskan kita menggunakan tayamum tersebut, baik mengangkat hadas kecil maupun hadas yang besar, okey. Ada soalan dekat Facebook, dekat audio live, kuliah berkenaan dengan doa perlindungan daripada penyakit angin ahmar, tak salah saya lah, kan. Kuliah saya yang 2 minggu lepas lah, walaupun tak berkait dengan tu, tapi ialah mungkin ada jemaah yang ingin meminta amalan ataupun doa yang kita boleh amalkan, ya. Sebenarnya dia tidak ada doa ataupun amalan yang khusus, kan. Tetapi bila kita melihat kepada hadis-hadis yang sahih yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh beramal dengan beberapa doa-doa yang baiklah, antaranya adalah yang dikatakan sebagai doa a'udzu bikalimatillahi tammas min syarri ma khalaq. Tetapi bila saya rujuk juga kepada ustaz ru'yah lah, ustaz yang berkait dengan ilmu-ilmu ru'yah ni, okey, kita bolehlah baca juga, kita doa itu kita tukar sikitlah, kan. A'udzu bikalimatillahi tammas min rihil ahmar wa min da'il akbar. Maksudnya adalah, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku daripada penyakit angin ahmar, rihil ahmar, rayaha, rihil ahmar. Angin ahmar ni dia stroke, nah, betul tak? Penyakit stroke, lumpuh, kan. Dia melibatkan sistem darah yang tersumbat dan sebagainya, betul tak? Dalam sistem badan kita lah. Jadi bila kita baca, Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmar, ataupun Allahumma inna na'udzubika limatillahi tammat min rihil ahmar wa min da'il akbar, dan daripada penyakit yang besar, penyakit yang besar, fi nafsi, fi nafsi, fi dammi, fi ruhi, maksudnya untuk dalam diriku, dalam rohku, dalam darahku, boleh juga tambah dengan perkataan-perkataan yang lain lah, wal azami, tulang-tulangku, wal jildi, kulitku, wal asabi, tulang rusukku dan sebagainya, boleh kita tambah kat situlah, maka tapi doa yang asal itu kita amalkan setiap pagi dan petang, 3 kali pagi dan 3 kali petang. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq tu dah menggambarkan keseluruhan keburukan-keburukan yang tidak akan datang. Bila kita minta pada Allah, insya-Allah Allah tidak akan hadirkan keburukan-keburukan itu, kan? Betul tak? Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun nak mengkhususkan kepada penyakit tersebut pun tak menjadi masalah. A'udzubillahi min rihil ahmar, ataupun a'udzu bikalimatillahi tammat min rihil ahmar wa min da'il akbar, daripada penyakit-penyakit yang besar. Kalau kita amalkan, insya-Allah dia tidak ada perkara-perkara yang buruk datang kepada kita. Satu lagi kita tambahlah, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, kan. Seeloknya baca juga ayat tu pada waktu kita nak makan, betul tak? Kadang-kadang makan ni lah menjadi punca utama
datangnya segala penyakit, betul tak? Jadi kita baca doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, tambahkan lagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, betul tak? Jadi a'udzu bikalimatillahi tammat tu jadikan dia sebagai amalan, berdoa pagi dan petang 3 kali pagi, 3 kali petang. Sebab mengikut pada kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu sahabat yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu terkena dengan sengatan kalajengking. Ni hadis yang sahih lah kan, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa tersebut. Dia memang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada ustaz-ustaz ruqyah, dia mengamalkan kalau terkena stroke, angin ahmar ini, bolehlah amalkan doa yang saya sebutkan tadi. Allahumma inna na'udzubika bikalimatillahi tammat min rihil ahmar wa min da'il akbar. Boleh tambah fi nafsi, fi dammi, darahku, diriku, wa min ruhi, fi ruhi, fil azami, fil jildi, fil asabi, ya arhamar rahimin. Tapi mulakanlah dengan al-Fatihah, betul tak? Jadi kita usaha sebagaimana yang kita boleh lakukan untuk kita elakkan diri kita daripada berpenyakit. Kalau kata kita terpaksa pergi ke hospital, itu juga usaha daripada kita. Jangan kita menidakkan juga. Sambil kita beramal dengan ayat Al-Quran, kita juga kita mempercayai pertolongan yang datang daripada Allah dalam bentuk yang lain. Mungkin Allah hadirkan dengan ubat-ubatan moden, betul tak? Kita tak boleh petikaikan juga apa yang doktor cakap, betul tak? Kadang-kadang ni bila orang yang terlalu taksub kepada sesuatu perkara, contohnya dia mengamalkan jamu lah kan, mengamalkan satu-satu perubatan tradisional itu, kadang-kadang dia menidakkan kemampuan orang lain atau perkara-perkara yang boleh juga mendatangkan kesembuhan. Apa pun kita kena yakin. Kita kena yakin dengan kesembuhan yang perkara yang boleh menyembuhkan penyakit tersebut. Kita beramal secara istiqamah. Kalau kata kita amal dengan ayat-ayat Al-Quran, kita jumpa pada Ustaz Ruqyah, kita amalkan. Jadi kalau ikutkan sejarah pun, saya pun pernah juga ada penyakit ketumbuhan di tulang belakang jadi saya bertemu dengan Ustaz Ruqyah, alhamdulillah kan. Jadi kita amalkan dengan sesuatu perkara tu tanpa kita menidakkan, tanpa kita menyalahkan perkara-perkara ataupun produk-produk yang lain dan sebagainya. Tapi janganlah campur aduk pula, betul tak? Kita dah amalkan ubat tu, kita ambil pula suplemen tu, kita ambil pula akar kayu pula kan. Jadi bila bercampur tu dah jadi cacah marbah lah badan kita tu kan. Jadi kacau bilau kan. Jadi kita amalkan satu persatu kan. Kalau tak boleh dengan yang ni, bolehlah kita beralih dengan perkara tersebut. InsyaAllah mana-mana jalan itu sebenarnya datang daripada Allah juga. Kita yakin Allah bagi ujian penyakit kepada kita, di samping itu juga Allah bagi juga kesembuhan pada kita dengan jalan-jalan yang tertentu. Bayangkan saya punya sejarah dulu, saya hampir-hampir nak kena operation. Malam tu dah tidur kat pantai dah, hospital pantai. Ni sejarah betul ni cerita betul ni. Nak dibedah pukul 8 pagi waktu pada tu waktu hari Ahad. Saya dah tidur dah. Esok hari Senin tu saya nak bedah dah kan. Di malam tu agaknya saya doa pada Allah semua dan sebagainya, tak jadi nak buat pembedahan tersebut. Dah reserve dah tempat OT tu, operation theater tu kan. Yalah kita cancelkan dan sebagainya, kita bawa berubat dengan cara rawatan Islam kan. Alhamdulillah saya amalkan dengan makanan-makanan sunnah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Kita kena yakinlah kan, betul tak? Ni kita makan lepas tu kita asyik sebut tak elok-elok pun, betul tak? Kadang-kadang benda tu ambil masa, betul tak? Benda tu bukannya datang
datang cepat, ya, kita nak sembuh pun dengan cepat juga, kan? Betul tak? Tak boleh. Kita kena sabar. Di situ Allah nak melihat kepada kesabaran kita, kan? Jadi alhamdulillah sekarang sampai sekarang saya boleh bergerak tu, alhamdulillah lah tu, kan? Tapi sentiasa beringat dengan amalan-amalan tertentu, jangan kita pula menindakkan amalan tersebut, kan? Kita ambil juga, ambil sebagai satu perkara yang boleh kita gunakan lah, insyaAllah. Okey, tak ada soalan, tak ada soalan. Saya berhenti setakat ini saja. Okey, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri, ya. InsyaAllah kita jadikan dia sebagai ibrah, pengajaran yang berguna di masa yang akan datang, ya. Kita perbetulkan kembali, mana-mana amalan kita yang kita rasa sebelum ni kita buat dalam keadaan yang tidak khusyuk, dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan hati yang tidak tenang, Jadi bila kita belajar sedikit demi sedikit, kita percantikkan lagi taharah kita, betul tak? Kita percantikkan lagi kebersihan diri kita, bagaimana kita mandi wajib, sebelum ni mandi wajib dalam keadaan yang tidak sempurna, kita belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi insan yang lebih baik. Bukan jadi sempurna, sempurna tidak akan jadi sempurna, kan? Betul tak? Jauh kita nak dapatkan sifat sempurna tu, sifat sempurna itu kita kena pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata sahaja. Jadi manusia ini cukup sekadar kita memenuhi fitrah manusia, ada masa kita jahil, kita kena ubatkan diri kita dengan ilmu dan pengetahuan. Okey, insya-Allah. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.